Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Walaupun betul tadi diuji dengan ujian yang lebat, bermula daripada waktu asar sehinggalah dekat maghrib tadi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ni dah semakin reda dan alhamdulillah kita dapat bersama-sama meluangkan sedikit masa kita sementara menunggu ke waktu isyak untuk sama-sama mengingati antara satu sama lain dengan pengisian yang insya-Allah boleh meningkatkan kefahaman dan juga kesedaran kita terhadap agama kita dan boleh menambahkan lagi usaha kita untuk menjadi orang Islam yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita ni sentiasa dituntut oleh agama kita. Pertama ialah supaya kita boleh faham agama kita ni dengan sempurna, seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti mana yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang kedua, yang paling penting ialah untuk kita dapat amal ajaran-ajaran agama ni tepat seperti mana yang dikehendaki oleh agama kita. Dua perkara ni penting. Pertama faham, yang kedua amal. Ada orang tahu tapi dia tidak faham. Ada orang tahu dan dia faham tapi dia tidak amal. Itu ada beberapa keadaan. Jadi kita ni nak ni bukan setakat tahu tapi kena faham. Kena faham apa yang dikehendaki oleh agama kita, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam Quran, apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Dan yang kedua ialah kita kena amal. Sebab Islam ni tidak ada nilai dia kalau kita tidak amal. Ilmu tu sendiri, bukan agama lagi, ilmu tu sendiri kalau tidak ada amalan, dia serupa pokok tak ada buah. Dalam pepatah Arab sebut ilmu bila amalin, atau satu sebut dia al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu pengetahuan kalau tak ada amal perbuatan, tahu saja tapi tak amal. Kasyajari bila samarin, serupa dengan pokok hak tak buah. Pokok besar, gendeng tapi tak ada buah. Tak ada buah, jadi tak ada hasil. Maka begitulah juga agama ni kena tahu, kena faham dan kemudian kena amal. Sebab kalau kita tidak amal, nilai kebaikan itu tak ada pada kita. Sebab Islam ni Tuhan buat turun melalui Quran, disyarahkan oleh Nabi melalui hadis ialah untuk jadi amalan. Amalan. Kalau kita tidak beramal, teori semata-mata dia tak sampai ke mana. Kenapa? Kerana agama Islam ni sifat dia bersifat praktikal. Dia suatu perkara yang kita kena buat. Daripada buat itulah menghasilkan kebaikan kepada kita. Kalau kita tak amal, kita tak boleh rasa kebaikan. Saya selalu buat contoh paling mudah, umpama kita sakit. Bila kita sakit, kita pergi klinik ataupun kita pergi hospital, doktor beri obat. Obat ni obat hormonal. Nombor satu dia beri pada kita. Jadi dia royak obat ni kena makan lagu ni. Berapa kali sehari, berapa butir sekali makan. Bila kita ambil obat tu, kita balik di rumah, kita tak makan. Kita tidak turut apa ni arahan ataupun saran doktor. Kita balik kita letak atas mari ataupun letak atas meja. Kita tidak makan. Bila kita tidak makan, kita tidak turut nasihat doktor, walaupun obat tu obat yang paling mahal, obat yang paling molek sekalipun, dia tak ada kesan kepada kita. Penyakit kita tak akan hilang. Penyakit kita tidak akan berkurang. Begitulah juga agama. Islam ni benda yang paling comel. Paling comel mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu, pertama Tuhan sebut agama satu-satunya agama yang Tuhan pilih, yang Tuhan beri kepada kita manusia ni ialah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima pada sisi Tuhan ialah Islam.
Lepas tu Tuhan kemah sekali lagi, dia kemah lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa-siapa hok ambil ataupun cari agama yang lain daripada Islam ni, falan yuqbala minhu. Tuhan tak terima apa kebilo. Dia guna perkataan lan. Lan ni kalau anak-anak kita ngaji Arab kita tahulah pah kebilo-bilo. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima pah kebilo-bilo. Lepas tu Tuhan tambah lagi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat esok orang yang tolak Islam, tak amat Islam ni termasuk di kalangan orang yang rugi. Gapo dia masuk rugi tu? Adakah rugi tak boleh pitih, tak boleh makan gula, tak boleh subsidi, tak boleh go to go ni? Rugi ni dia nombor satu, dia ni tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Tuhan tidak reda kepada dia. Bila Tuhan tidak reda, tepat dia dalam neraka. Di akhirat ni dua yang kita nak. Pertama reda Tuhan, yang kedua masuk dalam syurga. Dua perkara tu. Jadi kalau dua perkara ni tak boleh, tak ada lah di akhirat ni, sia-sia saja berlaku. Sebab tu antara doa Nabi ajar kita baca bulan puasa ni, apa dia? Dia kata Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan, aku minta denganmu ni, kami minta kepada kamu wahai Tuhan, apa dia? Ridhaka, keredaanmu, wal jannah, lepas tu masuk syurga. Kalau ada reda Tuhan, insya-Allah masuk syurga. Kalau Tuhan tak reda, buatlah amal banyak sekalipun, buatlah kebaikan banyak mana pun, tak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni dalam pandangan kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita ngaji dalam kitab ustaz-ustaz kita ajar, syurga ni nak masuk syurga syarat dia dengan reda Tuhan, bukan dengan amal. Amal di banyak lagu mana pun, kalau Tuhan tak reda tak masuk syurga. Tapi kalau kita ada amal, walaupun amal kita tu tidak banyak mana, tapi dengan reda Tuhan boleh masuk syurga. Sebab tu doa tu Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Tuhan, kita minta, kami mohon denganmu ni, apa dia? Ridhaka, keredaanmu, wal jannah, lepas tu baru boleh masuk syurga. Pada sambung tu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung daripada engkau, daripada kemurkaan. Sebab bila Tuhan marah, tak boleh masuk syurga. Bila tak boleh masuk syurga, masuk neraka. Itu mudah, kaedah dia mudah. Jadi nak suruh Tuhan reda ni, kita kena buat barang yang betul, barang yang menepati dengan ajaran agama. Dua-dua tu penting. Benda tu kena betul, menepati agama dan buat kerana Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab disebut, seorang-seorang ulama, saya selalu sebut cerita ni, Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni seorang ulama tabi'in, duduk di Mekah dengan Madinah ya. Dia dipanggil Abidul Haramain, ahli ibadat di dua tanah suci, Mekah dengan Madinah. Dia tak pergi lain, tak tubik pada Mekah dengan Madinah. Satu kali orang tanya dia, ayyul amal, perbuatan yang mana nak suruh Tuhan ni terima? Lagu mana nak suruh Tuhan ni terima amalan kita? Tanya muka dia tu guru besar. Dia jawab dua. Pertama ialah akhlasuhu wa aswabuhu. Tu dalam kitab sebut lagu tu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang syarat nak suruh Tuhan terima ni paling ikhlas. Tu syarat amalan kita ni. Kita buat gapo sekalipun nak suruh Tuhan terima, syarat nombor satu paling ikhlas. Yang kedua, wa aswabuhu, yang paling betul. Kalau kita guna bahasa lain, paling tepat. Jadi orang tanya, apa dia maksud? Apa dia maksud tu? Ikhlas, yang paling ikhlas tu lagu mana? Yang paling betul ni lagu mana? Lalu Fudail kata, maksud paling ikhlas tu, amalan kita mesti paling ikhlas. Apa dia? An yakuna lillah. Kita buat benda tu semata-mata kerana Allah, kerana Tuhan ya, bukan kerana apa-apa. Kita semaya, kita puasa, baca Quran, tolong orang, sedekah, zakat, gapo semua ni kita buat ni semata-mata kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa.
Bukan kerana tok tua, bukan kerana rakyat, bukan kerana orang ramai, bukan kerana siapa, tapi kerana Allah. Itu nombor satu sekali. Kita semaya kerana Allah. Nak sejadi kerana Allah ni biar serupa semaya kita depan orang dengan semaya kita sore-sore. Sebab tu Imam Ghazali pernah sebut antara cara nak teh amal kita ni ikhlas ke tak, kita boleh tengok semaya. Semaya sunat terutamanya. Semaya sunat ni kita rajin tika duduk sore ke, rajin tika depan orang. Itu kata Imam Ghazali. Kalau kita ni hanya rajin depan orang, tika orang ramai dalam masjid, dalam surau, rajin semaya sunat, lepas asar pun semaya sunat. Sebagai contohnya. Tapi kalau duduk sore tak semaya sunat, walaupun masa ada, maka maknanya kita buat tu kerana orang. Kita bukan buat kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, duduk sore pun kita semaya sunat, tak ada orang pun. Yang kedua, khobsah lagi Imam Ghazali, semaya kita comel ke tak comel. Waktu kita semaya sore tu comel ke tak, tomak ninuh tergetik tergening dia, ataupun tak belah mana, cuma depan orang baru nampak comel. Ketika kita semaya sore ni, petihah ni semuluk, ataupun senapah bahasa muda, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar lalu. Tapi bila ada orang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, molek weh. Molek siapa orang gauk pun serabut dengan kita pasal panjang doa baca. Orang nyakit gauk jadi makmum ni mengepek. Allah apanya baca lama gini mu. Dah lah baca surah Baqarah. Apa ni sela beranja pula. Jadi itulah contoh Imam Ghazali sebut, nak teh amal perbuatan kita ni ikhlas tak ikhlas, kita sendiri boleh nilai, kita boleh tengok. Jadi kata Fudail bin Iyad ni, amalan pertama kita, syarat pertama amalan kita Tuhan terima ialah akhlasuhu, iaitu ayyakuna lillah. Buat tu semata-mata kerana Allah. Yang kedua, syarat yang kedua supaya amalan kita ni Tuhan terima, aswabuhu, mestilah yang paling betul, yang paling tepat. Paling sawak ni kadang orang terjemah tepat. Kalau kita manuh, bila kita manuh ni hak kena atas putih tengah tu, tu dia panggil aswabuhu. Manuh dia ada bolak. Hak putih tengah tu, hak bolak tengah tu lah aswabuhu, yang paling tepat, yang paling betul. Gapo dia masuk yang paling betul ni, yang paling tepat ni? Kata Fudail bin Iyad ialah an yakuna ala sunnati Rasulillah. Syarat yang kedua nak samalah kita Tuhan terima ni ialah menepati dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut sunnah Nabi. Tu syarat nombor dua. Sebab tu dalam bab ibadat jangan kita pandai-pandai, jangan kita reka-reka. Kalau tak ada asah, kalau tak ada rojok ke, tak ada sandaran, jangan pandai-pandai. Sebab kita suruh habis teh dah kita buat, tapi bimbangnya takut tak kena dengan hak Nabi Nuh. Bila tak kena dengan hak Nabi Nuh, letih saja kita. Zikir banyak dah, jaga malam lagi gapo, habis teh piti, habis harta habis, tapi sesok tu saya tak terima. Apa? Sebab tak kena dengan hak Nabi ajar. Itu penting. Untuk dua perkara ni pernah pakat hamba sendiri, tuan-tuan ada apa-apa pakat jaga ni. Terutamanya akhir zaman. Akhir zaman ni banyak sangat benda-benda yang lari daripada sunnah Nabi. Sebab itulah dari satu riwayat tu disebut orang yang paling baik akhir zaman ni ialah man ahya sunnati inda fasadi ummati. Orang yang paling baik akhir zaman ni orang yang menghidupkan sunnah Nabi dalam keadaan fasadu ummati, keadaan umat aku ni punah jani, umat aku ni jadi celaru habis. Orang ni dia mengekalkan amalan Nabi, mengekalkan cara hidup Nabi, mengekalkan ajaran Nabi. Inilah orang yang paling baik, orang yang maha harga dia. Jadi kita ni pun kalau boleh biarlah orang pergi kepada ajaran Nabi. Dalam pengertian yang umum ialah pergi kepada Islam yang betul. Islam ni dia sah ya. Nama orang tanya berapa ada Islam? Islam ni sah ya. Sebab tu dalam Islam ni tak ada Islam liberal, Islam sosialis, Islam kapitalis, tak ada.
Dalam Islam ni so kata Profesor Yusuf Qaradawi ni, al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Gapo dia Islam ni? Iaitulah yang berasaskan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hal paling penting untuk kita ingat. Ni dalam bab ibadat yang khusus, dalam prinsip, dalam dasar. Adapun kerja-kerja dunia gapo ni, hak tu dia cerita lain. Kita royak di segi asas pegangnya. Bahasa mudah kita kapo ni akidah. Akidah kita, syariat kita ni mesti ikut Nabi, mesti ikut Quran, mesti ikut sunnah. Tak boleh lari pada hak tu. Hak kerja buat nanem nego gapo ni boleh jadi berbeza, tapi dengan syarat prinsip tu kita tidak langgar. Prinsip tidak langgar. Hukum kita jaga. Nego tu boleh jadi betul lagu lain pun kita hari ni dah. Kita tengok kan, kita ni tak ada orang naik unta sampai lah ni. Orang kita tengok yang unta, sembelih unta musim raya. Tapi tak ada orang naik unta. Ustaz Ridwan hak kuat sunnah tu tak naik unta. Naik Velfire, naik Mercedes. Tak naik. Tu nak ayatnya. Tapi benda tu tidak kait dengan hak asas. Hak prinsip yang asas dalam agama. Kalau kita kecek ni benda yang bersifat asas, terutamanya akidah dengan ibadat. Sebab tu dua perkara ni kena jaga molek. Jangan kita mudah terikut-ikut dengan orang royak. Sebab lah ni, yalah nak sebut pun tak sedap. Tapi kalau kita tengok lah ni banyak orang lah ni di kalangan kita ni penceramah yang hak tak tu kalu. Hak tak tu kalu. Tapi orang galik dengan dia. Orang suka, ramai orang dengar pasal sedap beroyak. Sedap beroyak. Jadi bila sedap beroyak, orang jawab penuh pakat liku. Tempat tu guru ngajar tak ramai kita mu. Ramai pak jawab lagi. Pasal dia pandai beroyak. Tu akhirnya taik kambing pun laku jual. Orang pandai jual ni, dia boleh jual taik kambing. Kerana dia pandai beroyak. Pak kita pula habis teh dengar. Maka sebab itulah benda-benda gini akhir zaman kena cermat. Kalau kita pergi atas sikit lagi, masalah di segi ilmu. Kita orang berimeh ni, bila kita berdepan dengan ilmu, mari mana ilmu tu di timur ke, di barat ke, daripada sini ke, daripada Eropah ke, kena timbang, kena nilai dengan neraca agama. Jangan guna dacing. Jangan salah guna dacing. Dacing ni dacing untuk perai. Tak boleh pakai tambah-tambah Terengganu ni pula tak boleh pakai dacing. Jadi kita kena guna neraca. Neraca agama. Siku kena makan siku Quran dengan hadis. Sebab ilmu ni orang ngaji universiti tu pun belum tentu 100% betul. Pengalaman hamba ngaji universiti pun ada ilmu-ilmu yang tak betul di universiti. Dan siapa hari ni pun ada. Masa hamba ngaji mula, tu cerita. Ada seorang pensyarah dia mengajar bahagian antropologi, sosiologi dia panggil. Antropologi, sosiologi ni kajian tentang asal-usul manusia, asal-usul masyarakat. Dia ni kerana terpengaruh dengan ilmu daripada orang putih, dia wayak kita manusia ni asal pada beruk. Moga orang putih memang kata, ya percaya kita manusia ni asal pada beruk, mawah besar. Bawah besar, bulu habis semua, ada ekor, tu asal keturunan. Lepas tu lama-kelamaan ilai, tak ada ekor jadi supaya hari ni. Dia panggil teori Darwin ataupun evolusi Darwin. Ni diajar di universiti. Universiti tempat termasuklah di Timur Tengah, di Saudi mana. Ilmu tu lah juga. Jadi pengalaman hamba masa universiti dulu, ada pensyarah yang royak lagu tu. Bahas dalam kelas dengan puak-puak kita. Puak-puak kita kata tak betul tu tu sebab dalam Quran kita manusia ni asal pada Nabi Adam. Tiba-tiba ni kata asal pada beruk, pada monyet. Dia kata kalau nak supah periksa kat data, tu jawab supah aku ajar. Kalau mu jawab lagu lain, kau pah periksa. Dah kau berat ke lagu tu. Tu ada bersyarah. Tapi lepas tu kita pun tak tahulah, lepas hamba tubik universiti ke apa, agak-agak dia isah lah. Dia isah kan tidak nanya lah. Nanya. Tu orang Islam, orang Melayu sendiri, tapi ngaji dengan orang putih. Itu contoh nak ayat. Ilmu tu sendiri boleh menyesatkan kita, boleh menyebabkan kita hanyut.
Maka sebab tu hari ni kita berdepan dengan cabaran yang besar. Cabaran kita ni lebih kurang serupa berlaku zaman dulu. Bila umat Islam bertemu dengan budaya Greek, budaya Yunani. Masa tu kita panggil pemikiran falsafah daripada Greek, daripada Yunani. Buku-buku ni diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan orang Kristian pada waktu menyerang Islam. Menyerang Islam pada waktu itu. Jadi kita hari ni seolah-olah dunia kita ni macam tu. Pertemuan pemikiran. Kita dengan orang kafir ni, terutama barat, dalam bahasa mudah kita guna barat. Barat ni dia tak perang dah secara zahir dengan kita. Dia tak mari serang negara kita. Dia tak bom negara kita. Dia tak bedil orang kita. Tapi dia serang kita umat Islam ni semenjak 2-30 tahun yang lepas dengan cara halus, iaitulah cara pemikiran. Yang dalam istilah ulama-ulama dulu dipanggil al-ghazwul fikri, serangnya pemikiran. Benda ni 2-30 tahun mula lagi bermula. Dari hari ni kita sudah nampak kesan dia. Hari ni kita sudah nampak kesan dia di kalangan orang Islam sendiri, terutamanya generasi muda. Generasi muda hari ni kalau kita kecek dengan dia, kita tengok tulisan dia, kita baca dalam Facebook dan sebagainya, memang menakutkan kita. Contoh yang paling mudahnya lah, konsert lah. Konsert. Pergi konsert, pergi tempat hiburan. Hak pergi tu sebagai besarnya orang Islam. Dan kalau hak puas pula, ramai hak pakai tudung. Hak pakai tudung, pakai baju molek tutup aurat ni. Tapi pergi tempat konsert duduk depan. Nyonyak sekali dengan penari atas petang. Penari tu nyonyak, dia pun nyonyak ketek. Nyonyak akak tangan bersorak tapi pakai tudung. Ini nak ayat contoh kesan daripada pemikiran, serangnya pemikiran barat. Bermula dengan sekularisme, lepas tu materialisme, dan lo ni yang paling seriusnya hari ni ialah liberalisme. Liberalisme ni bahasa mudahnya gapo kita kapu nak sebut, boleh berlaku. Tu nak terjemuh mudah, terjemuh orang ngaji lagu lain. Terjemuh mudah kita liberalisme ni boleh berlaku. Hari Jumaat pakai tudung belaka kerja, pergi pejabat. Juruh molek. Yang serupa ustazah belaka. Masuk hari Sabtu baju sekat ni pakai skop. Tu. Di masjid buku molek, qiyamul lail molek. Tapi di kelab molek duduk depan. Ni contoh boleh berlaku ni. Tanya selawat, majlis selawat penuh. Tubik selawat, dia lah duduk di disko. Dia lah hak lawak agama. Dari ni kita nampak ni berlaku. Dan ini cabaran paling besar ini yang kita hadapi ni. Kita kadang-kadang rasa takut apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Maka sebab itu semangat sesuai dengan kita dalam bulan Muharram tak habis lagi ni. Boleh buat surau lagi. Ingat hari ni temu surau dah tak buat ustaz hari tu kan. Tak buat surau. Kita ingat boleh rasa surau hari ni. Muka tak habis lagi ni. Jadi kita tengok semangat Muharram ni ialah semangat perjuangan. Karena antara isu besar peristiwa Muharram ni hijrah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Mula-mula orang Islam pergi ke Habasyah, lepas tu pergi ke Madinah. Cerita di sebalik hijrah ni apa dia? Pengorbanan ni. Cerita di sebalik hijrah ni perjuangan. Islam ni boleh tegak, Islam ni boleh berkembang, Islam ni boleh berjaya kerana orang Islam berjuang. Orang Islam tidak duduk diam. Orang Islam tidak duduk saja. Islam ni boleh berjaya siapa kita di Asia Tenggara ni ialah kerana orang Islam mula berkorban. Kalau orang Arab dulu yang pada Yaman mana tak mari tempat kita ni, mengembara dengan kapal berbulan-bulan dalam laut, mari zahirnya rakyat nak nego, tapi sebenarnya nak bawa Islam kepada masyarakat. Kita tak jadi Islam ini. Kalau kita baca dalam buku, sebab tok nenek kita zaman dulu ni Hindu. Orang Melayu Nusantara ni berpegang kepada ajaran Hindu. Tak mandi, baju tak pakai, rambut panjang, kuku tak kerak. Tu perangai orang Melayu zaman dulu. Tok nenek kita mula.
Ratus-ratus tahun mula. Ya jadi hari ni ni apa? Bila pedagang-pedagang Arab terutamanya daripada Yaman turun mari bawa Islam bila-bila nego, orang Melayu terima Islam. Terima Islam start pada situlah orang Melayu ni mandi. Orang Melayu ni gunting rambut. Orang Melayu ni kerak kuku. Orang Melayu ni pakai baju. Tu dalam sejarah. Kalau demo ni tak mari, kita hari ni tak temu berlakon. Tak temu berlakon. Tapi kerana demo ni mari tu ke apa? Perjuangan. Mari tu kerana pengoban ni. Bukan mudah nak mari tu. Beribu batu tu daripada Yaman. Zaman tu bukan ada kapal terbang. Zaman tu bukan ada kapal modeng. Mari dengan kapal laut, kapal layar. Berbulan-bulan di laut. Tinggal anak, tinggal bini, tinggal keluarga, tinggal rumah tangga. Mari bawa Skoda boleh bawa dalam kapal. Balik tak tahu lagi boleh balik ke tak boleh balik. Dah kita baca dalam sejarah ni memang orang-orang ni ya. Keturunan Rasulullah SAW ini yang panggil Ahlul Bait inilah yang tunggu mari. Supaya perkembangan Islam di Asia Tenggara antara tokoh besar dalam sejarah Syekh Jamaluddin Al-Kubra, Syed Hussein Jamaluddin Al-Kubra. Tok nenek kepada wali-wali sembilan. Hak bawa Islam ke Nusantara dan juga ke terutamanya di Jawa ni, di Debok. Ini ayat dalam sejarah. Jadi kita hari ni pun kalau kita nak jaga agama kita, nak pertahankan Islam ni, kena ada nombor satu semangat berjuang. Kena ada semangat berjuang. Orang Islam ni kena bina semangat perjuangan. Yang kedua, semangat berjuang ni kena ada semangat berkorban. Kalau tak ada semangat berjuang, semangat berkorban, Islam ni tak akan bertahan. Kebetulan kita baru kalut dengan cerita Mak Kilang. Demo orang Terengganu ni betul boleh tengok Mak Kilang. Kita Kelantan tak boleh tengok sebab panggung raya tak ada. Jadi tengok dalam gambar, tengok dalam sok gambar tengok. Semangat Mak Kilang tu. Semangat Mak Kilang tu. Orang putih mula terpaksa tubik pada tanah Melayu ni, mari jajah tanah Melayu ni, tubik apa? Sebab orang Melayu dulu berjuang. Orang Melayu dulu berkorban. Mak Kilang, Datuk Bahamir, sini Haji Abdul Rahman Limbung. Macam-macam nama ni di Kelantan, Tok Janggut, di Pahang, kemudian di Perak, Datuk Maharaja Lelo ke apa semua ni, Dul Said di Naning ni, semua ni kita baca dalam sejarah. Orang ni orang yang berjuang. Cuma orang putih dia tulis dalam sejarah, orang-orang ni berjuang ni kerana apa? Kerana pitih, kerana cukar. Dulu orang ni duk kutip cukar dengan rakyat. Bila British mari, British ambil kuasa tu, orang putih kutip cukar. Jadi puak-puak ni marah kerana tak boleh pitih, lawan dengan orang putih. Dia tulis dalam sejarah lagu tu. Kita percaya. Puak-puak ni balas ni kerana pitih, kerana cukar. Sebenarnya ulama ni berjuang ni kerana agama. Kerana agama. Tok Janggut ke apa semua, Haji Rahman Limo, Tok Kupaluh ke apa ni, lawan orang putih ni bukan kerana nak pitih, bukan kerana nak kutip cukar, tapi nak kemerdekaan. Sebab kita orang Islam ni tak boleh kita benarkan orang bukan Islam ni menguasai kita. Tak boleh kita lock orang bukan Islam jadi ketua kita. Tamu-tamu dalam bumi kita sendiri, bumi tanah Melayu, bumi Malaysia ni bumi kita, Tuhan bui kita. Dalam dunia ni Tuhan bagi benua Cina, benua Eropah, benua India, benua Arab. Tempat kita ni dia panggil benua orang Melayu, dipanggil tanah Melayu. Tuhan bagi dah dia. Benua Cina orang Cina, benua India orang India, benua Eropah orang Eropah, tanah Arab orang Arab, Turki orang Turki. Inilah tempat kita ni. Maka kita kena jaga ni, nak jaga ni dengan agama. Nak jaga ni agama. Orang Turki tu boleh tubuh kerajaan Osmaniyah. Kalau kita baca dalam buku, tengok dalam drama pula dia buat tu. Walaupun campur aduk cerita tu Ertugrul, Osman ke apa tu, tapi demo ni berjuang ni untuk Islam. Lawan Mongol, lawan Kristian Salib. Mongol lebih ramai pada waktu itu, orang Kristian lebih kuat pada waktu itu. Tapi puak-puak Turki ni, yang kita panggil Turki Osmaniyah ni, rela perang, rela berlawan, mati syahid, kalah benih kerana nak jaga agama. Itu nak ayat. Sehingga akhir tubuh kerajaan Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Kita tanah Melayu kita berlagu tu juga.
Jadi hari ni kita ni semangat ni kita kena bina. Kita kena kekal semangat berjuang untuk Islam, bukan untuk kepentingan apa-apa, bukan kerana orang tu, bukan kerana orang ni tok janggut belawai, apa ni mak gila belawai ke apa semua, bukan nak jadi ketua, bukan nak ke harta, tapi nak jaga agama. Nak jaga agama. Hal tu paling penting. Sebab tu bila kita boleh semangat mak gila ni, hari ni bagus. Ramai anak-anak muda tengok cerita mak gila naik angin lagi. Bakar gua ni belakang, bela-bela berok berbakar lagi ni. Semangatnya pak dalam jambe. Bakar tanjuk tu, noyak semangat mak gila. Tapi kena bina semangat tu dengan agama lah. Semaya kena comel, amal-amal kena jaga. Jangan semangat mak gila, semaya lepas rokmu. Pukul 8, pukul 9 baru mai subuh. Bagi contoh, Allahu Akbar. Mai subuh. Mok lanya apa tu kok maya gapo pukul ni? Maya duha. Pandai dia kecek mok dia. Semaya duha pukul 8. Mok dekat berjuruh lah anak aku di atas maya duha tiap-tiap hari. Rupanya qada subuh. Subuh pula bukan subuh gajah, subuh dinosaur. Muka pukul 8, pukul 9. Gajah apa lagi dinosaur? Dalam besar pada gajah. Jadi ini hal paling penting untuk kita hari ni. Kita kena bina ni. Sebab Islam ni sekarang ni terancam. Amal nak cerita banyak, masa tak sesuai. Lepas tu tepat pun tidak sesuai. Tapi kalau kita baca tulisan, kita perhati perkembangan dunia hari ni, zaman ni amat mencabar. Cabaran kepada Islam ni lebih berat pada Covid lagi. Lebih berat daripada influenza lagi. Influenza Covid ni dia mati nyawa. Orang mati nyawa, hilang nyawa. Tapi cabaran liberalisme ni, cabaran pemikiran barat ni, orang mati jiwa, orang mati roh, orang mati kesedaran agama. Hak ni lebih bahaya. Mati tubuh, tak apa lagi kalau kita mati dengan iman. Kalau kita mati dengan Islam. Sebab mati ni akan temu siapa-siapa pun. Masa yang beza, sebab yang beza, tapi semua akan mati. Jadi bukan barang pelik. Tapi kalau mati jiwa, mati roh, masalah besar. Masalah besar kita. Dari ni kita sudah lihat di kalangan masyarakat kita hilang sensitiviti terhadap agama. Tak ada engah dengan agama. Orang kata gapo pun kelipah. Lagu tu ya. Semangat tu lemah. Semangat lemah. Jadi kita kena jaga ni. Jaganya antaranya, saya tengoklah kalau tanya, apa lagu mana nak buat ustaz? Nak lagu mana nak berdepan dengan cabaran besar ni? Nombor satu sekali, ilmu lah. Sebab tu ilmu kita tak ada agama ni, kita kena tambah. Kena ngaji. Ada orang kata, hamba tua dah ustaz 50 tahun dah. Okey, masuk sekolah lagi. Tidak suruh masuk sekolah. Cikgu pun lari kalau tengok 50, mari nak masuk jam 1. Cikgu umur baru 30. Kahwin umur 50 nak pergi daftar masuk jam 1. Lari cikgu. Ni bukan nak ngaji, nak mengarak aku dia kata. Kena ngaji ni tidak mesti masuk sekolah. Antara cara kita ngaji ni antaranya mari dengar orang ngajar. Mari dengar ceramah agama. Pahala ni dalam TV tu banyak rancangan-rancangan yang baik. Terutama TV Hijrah tu boleh tahan nak mengaji dalam tu. Boleh-boleh duk nyengge, boleh-boleh makan ubi rebus. Bila-bila makan kepuk lekor, boleh mengaji, tak payah masuk sekolah, tak payah masuk universiti. Sebab situlah kita boleh kepahaman yang lebih luas tentang agama. Sebab antara masalah kita orang Melayu secara khusus dululah, sampai hari ni pun walaupun law ni tu berubah banyak dah. Pucuk yang paling besar ni kerana ilmu kita tentang Islam, pengetahuan Islam kita ni speak. Boleh semaya, boleh puasa, boleh ngaji Quran, boleh baca Yasin malam Jumaat, boleh ngatik padai dah. Molek sempurna dah dia kata Islam aku. Sebab tu dulu bila kita kecek bab undang-undang Islam, bab syariah Islam, bab undang-undang hudud, ada orang jawab, dia kata mari mana kat belakon. Dia ni baca kitab perukunan 5 kali habis. Tak jumpa undang-undang dalam kitab perukunan. Ada mula orang jawab lagu tu, ni cerita lama ni 20 tahun lepas. Bila kita kecek tetap perlunya undang-undang Islam, nak melaksanakan syariat Islam, ada orang jawab. Dia kata dia baca kitab perukunan 5 kali habis, 5 kali khotel, tak jumpa pun dia kata. Memelah dalam kitab perukunan tak ada. Moga perukunan ni duk cara bab
taharah, bak ibadat ya khusyuk. Tapi itulah nak ayat contohnya, sepiknya pemikiran Islam kita. Kita nampak Islam ni maya puasa ke apa tu ya. Boleh buat tu comel kak. Padai dah tak ada kau satu boleh ngatik, boleh baca Quran. Sedangkan Islam ni ialah satu cara hidup. Satu cara hidup yang mencorokkan pemikiran kita, mencorokkan tindak tanduk kita, amal perbuatan kita. Kita ni kena duduk dengan Islam semua. Walaupun kita hari-hari ni kerja, pergi mari, tapi kerja buat kita tu bawa ajaran agama. Mencerminkan ajaran Islam. Dalam pemikiran, dalam kecek kira kita, dalam amal perbuatan, dalam makan, dalam gapo. Dah benda ni, tok nenek kita zaman dulu faham banyak dah. Kita ya bila orang putih mari, mula-mula kita mari Portugis. Lepas tu mari Belanda. Lepas tu mari orang putih. Mari Belanda, mari orang putih, mari Jepun, mari orang putih. Lebih kurang 800 tahun. Kita Malaysia ni dijajah 800 tahun lebih kurang. Sebelum kita merdeka tahun 57. Bermula tahun 1511 kita jatuh, Melaka jatuh ke tangan Portugis. Start pada situlah orang Melayu jadi tewik. Jadi tewik itu tamunya zaman British. British ni dia pandai. Dia tidak seperti Jepun. Jepun ni orang kita ni tak turut Jepun. Orang Melayu tak turut Jepun. Dua perkara yang turut Jepun. Yang pertama kuih Jepun, yang kedua lipas Jepun. Orang Melayu turut, orang lain tak turut. Kalau dia ingat sekarang lagi napa Jepun. 3 perkara. Mungkin lain tak ada. Pasal Jepun ni dia politik dia tak reti. Dia politik baji. Bila politik baji orang lawan. Orang putih ni politik dia sekeru. Dia pula sikit. Pula sikit sampai rapat. Sebab tu selok kita. Tu nak ayat pandai orang putih, diplomasi tinggi. Dia masuk lagu mana? Cara pendidikan. Dia buka sekolah orang putih. Orang ngaji sekolah orang putih boleh kerja dengan kajian, boleh gaji. Ngaji sekolah orang Arab, ngaji pondok, ngaji sekolah agama tak ada nilai. Tak ada nilai, boleh jadi tok email, boleh ngati. Kata email bukan ada pitih. Masa tu lah ni kadang-kadang sedak tok email pada tok okey lah ni kadang-kadang. Dia jual tanah lah macam-macam, dia menego, bawa orang pergi umrah, kadang sedak dia. Tapi masa tu ni tok email ada gapo. Orang tak pandai. Bolehlah pitih ti kakak nikah berapa ria yang masa tu. Orang pun tak cari tok email. Tai nak nikah orang cari, tai tengah takak basah, tai mati, orang cari tok email. Tai lain tak pandai tok email. Masa tu orang putih buat lagu tu. Akhirnya benda ni kembali siapa lagi. Sebab tu orang Melayu kelak kabut. Sedangkan sebelum pada orang putih mari ni, kalau kita baca dalam sejarah, kita orang Melayu lepas kita tinggal agama Hindu, masuk Islam ni orang Melayu bina jiwa dia, pemikiran dia. Di segi intelektual ni orang Melayu masa tu sudah hebat. Sebab tu tamadun Melayu kita ni dia tak tinggal bangun ni. Tak ada bangun ni. Kita nak tengok istana Kerajaan Melaka, tak ada. Kerajaan Terengganu zaman dulu tu, tak ada. Kelantan lah tu juga zaman-zaman dulu tak ada. Antara sebabnya kerana buat pada kayu. So, yang kedua, dia tidak besar ke bangunan-bangunan. Kata Profesor Said Najib Al-Attas, orang Melayu ni tinggal tamadun ilmu. Dia tinggal tamadun ilmu. Tamadun ilmu ni tidak duduk pada bangunan, duduk dalam fikiran, duduk dalam kitab. Ya kita panggil kitab kuning, duk baca di pondok, duk baca di balasah masjid. Orang Melayu hebat tak hebat masa tu, kecek dah tetek gapo dia? Tetek undang-undang. Undang-undang ni law ni kita panggil law ni, orang Melayu ngaji lama dah, iaitu pekoh. Pekoh ni undang-undang lah. Bukan bagi juga, bukan undang-undang. Kita ni disebut undang-undang, tu masalah tu. Orang Melayu ni duk pondok, duk kampung, tak pakai janguk pun ngaji undang-undang dah, iaitu pekoh. Ngaji tentang usuluddin. Tu ilmu spiritual, ilmu metafizik. Ngaji tentang matematik, iaitulah faraid. Faraid ni kena ada matematik. Tak pandai matematik, tak boleh nak bagi saka. Orang Melayu belajar tentang astronomi, falak. Apa dia? Ni, nak tentu waktu semaya, nak tentu puasa, nak tentu raya. Semua ni dia panggil astronomi, falak. Falak. Kalau tak pandai kau tu tak tahu semaya pukul berapa, tak tahu. Nak semaya ke mana? Tapi orang ngaji dah.
Siapa di sekolah harak saya ingat, sama saya budak, saya tak dare. Saya dare kena Mekah. Dia panggil ke apa? Robok. Dia panggil 1/4, buat kira, buat mikot, ilmu mikot. Di sekolah-sekolah harak zaman dulu dia ada satu subjek, dia panggil ilmu mikot. Orang-orang hok lama-lama tahu, ambo tak ada ngaji, ambo dia kena bagai. Masa kita tu tak ada dah mata pelajaran, tapi bagai tak ada lagi. Ilmu mikot, cari ni waktu semaya, cari permulaan puasa, raya ke apa. Orang Melayu ngaji dah ilmu falak dan juga ilmu matematik. Noya hebatnya orang Melayu kita masa tu. Sebab tu bila orang Melayu ni, bila dia terima Islam masa tu, dia upuh hidup dia ni. Antaranya apa? Dia buat baju. Baju Melayu ni orang Melayu reka untuk menutupi aurat. Sebelum Islam hari, orang Melayu tak pakai baju. Bila Islam hari ni baru dia belajar buat baju. Dipanggil baju Melayu. Baju Melayu tu ada falsafah. Sebab itu baju Melayu ni butai dia ni 5. Butai baju Melayu. Perhatilah baju Melayu. Siapa hari ni kalau nak masuk istana, butai mesti 5. 2 atas 3 bawah. Jangan pakai butai 3, jangan pakai butai 4. Tak betul tu. Baju Melayu mesti 5. Berapa 5? 5 rukun Islam. Tu orang Melayu buat 5 rukun Islam. Bukan main-main, bukan saja buat 5 tu. Kalau kita pakai hak tidak 5, 3. Dia tak pakai 2. Tak pakai 4, 3. 3 ni email Islam esah. Tu tengok orang Melayu atur tu. Bukan dogo-dogo. Orang Melayu kapur mula pakai ni. Apa? Semuta. Semuta ni apa? Sebab ambil sunuh tutup kepala. Orang kapur tak pakai serban. Serban ni untuk tok guru. Zaman dulu ni. Serban ni tok guru dengan orang duk pondok ya. Kalau orang dogo-dogo tak pakai serban. Lah ni dia beli nombor ekor pakai serban. Tu masalah dia hari ni. Bertukar takih habis. Turun motosikal dengan serban beli nombor ekor. Belakang parai sungguh. Rosok habis jadi. Orang dulu ni serban ni untuk tok alim dengan orang duk pondok. Orang kampung tak pakai. Orang kampung ganti ke apa? Kain semuta. Tu nak oyak. Masa tu tak pakai piah. Dia pakai semuta tu tanda menutupi aurat, ambil sunnah Nabi. Lepas tu semuta dia boleh buat seher mandi, boleh buat selimut tidur, boleh buat apa tempat semaya, boleh buat lapik tidur. Nak oyak cara mikir tu. Buat rumah pula. Buat rumah orang Melayu ni, rumah sampai dulu. Hamba ingat sampai budak-budak turun ayah pergi kampung. Masuk kampung bila nak semaya, ayah tanya, semaya ni kiblat di mana? Tuan rumah jawab, turut rumah. Tuan rumah biasa jawab gitu, rumah kampung. Turut rumah lah ustaz. Atau Pak ni dia panggil, turut rumah Pak ni. Dia buat rumah tu ngadap kiblat dah. Tu orang Melayu zaman nak oyak hebatnya dia tu. Dia buat rumah tu ngadap kiblat, rumah sampai dulu. Rasa kira rumah lah ni. Rumah sampai dulu ni semua dia buat ngadap kiblat. Sebab dia tahu bila waktu semaya, tak payah buka kompas, tak payah buka gapo dah. Tu nak oyak hebat. Pas rumah sampai dulu ni kalau kita tengok, biasanya pintu ada 2. Pintu depan, pintu dapur. Bapa tu. Sebab pintu dapur ni untuk anak bini dia turun naik. Tetamu bila orang mari di rumah, tetamu mari duk cokoh ruang tamu, duk kecek kira dengan tok lelaki. Bini dengan anak puan ni tak nak pergi mari depan orang. Dia akan tunggu senyap-senyap kat belakang. Kalau tak ada gula, tak ada beras pun dia pergi butai kat belakang senyap-senyap. Tidak duk pondok naik ke depan orang. Dia ambil beras, dia ambil gula, kadang-kadang butai budu. Ada sampai dulu. Nak jamu orang makan. Jadi dia sering lewat tu, tak sering pergi lewat. Pas yang kedua, kalau tuan-tuan ingat, rumah lama, rumah sampai dulu, lama ingat jangan budak. Kita naik pintu, masuk pintu tu, gapo kita tengok mula-mula? Ingat ke tak? Kita nampak dinding. Dinding cakung tu. Kita naik saja tangga, masuk pintu dinding, tak nampak lek belakang. Pasal dinding tu tebing pandangan kita daripada aurat isteri dengan anak perempuan dia duduk dapur. Bini dia boleh jadi duduk kembar dapur. Anak dia duduk kembar, tak pakai tudung. Jadi bila orang asing mari, dia tak nampak bini kita tak pakai tudung, bini kita duduk kembar. Pasal ada dinding. Lagu tu lah rumah sampai dulu. Rumah lah ni tak muka tak ada agama. Masuk-masuk straight dengan bilik tidur.
Banyak rumah dah ni. Kalau kita pergi tamu flat-flat ke apa kan, amoi pergi rumah saya 2-3 tempat di Kuala Lumpur. Kita masuk itu kan straight ke bilik tidur. Pak ada salah masa tu bini duduk tidur atas katil. Selok kain kau gapo sudah molek nampak. Tu rumah sambil lah ni. Pas ni masuk pintu ni dah straight ke bilik tidur. Lik kiri ni jambe. Dapur dengan jambe. Ni ruang tamu. Jadi orang nak cokoh ruang tamu boleh tengok bini duduk nanuk. Hak tu boleh kira lagi bini pakai tudung. Tapi jambe ni. Depan ruang tamu. Lagu mana kena kita senok perut nak masuk jambe lagu mana? Oh, tak berok lah jawab dia. Masuk-masuk bunyi. Oh, dia memang kata parok. Tidak kau bunuh. Pasal tak ada agama. Tak ada pemikiran agama. Orang dulu dia mikir. Walaupun ngaji tak tinggi. Tapi dia mikir. Dia susah ni mengikut agama. Mengikut agama. Dia buat baju. Orang puai pakai baju. Baju kurung. Baju kurung. Ni cara pakaian Islam. Tutup molek gapo semua. Baju kebaya ni tak hidup di rumah. Nak sutuk lelaki ni nampak serang. Ni gak duduk di rumah kat kemai gatuk. Rebel reseng, arep pipi, pas pergi senduk seputih, biar tu tuk lelaki lari duduk kedai kopi tu. Dah balik-balik akak senduk lagu ni. Arep duduk penuh pipi, berceteng. Tuk lelaki mana nak ada di rumah? Baik duduk kedai kopi, sedap sikit tengok papai haji, baik sedap. Tadi sebab tu dia cipta baju kebaya tu tunggu untuk lelaki balik. Pakai semak comel kan baju kebaya kan dengan cekiknya pinggir Allah. Kalau letih-letih pun jadi segar tengok. Tengok bini lagu tu. Ni cara orang Melayu mikir zaman dulu. Tapi benda ni hilang. Hilang dah hari ni pasal kita hilang agama. Agama ni jadi zahir tak masuk dalam jiwa. Sebab tu kita pilih pasangan, pilih natu pun zaman dulu amo ingat lagi. Nombor satu sekali kalau zaman dulu orang puai ni kalau siapa masuk nak nikah mak ayah dia buat gapo? Amo ingat zaman dulu gapo dia buat? Majlis nama Quran. Lagu tu lah golik. Kalau budak puai tu nak nikah 2-3 hari lagi nak majlis akad nikah, mak ayah dia panggil orang kapo mari tok lebah tok guru mari buat majlis nama. Budak ni tubik dia copor baca nama lah tu. Nak wayaknya anak dia ni habis dah ngaji Quran. Sebab tu layak nak jadi bini orang. Tengok nak wayak hebat tu. Lepas tu lebar pula pergi badi pilih tempat. Hak kena lam yakuni lari puh. Tu perangai tak lebar. Dia duduk tu dia bila puh dia alih. Rupanya tempat dia tu lam yakuni. Jadi ada tak lebar jadi takut kalau lam yakuni. Sebab lam yakuni ni makan orang. Dia dalam Quran ni ada 2 surah makan orang. Pertama lam yakuni. Tak kena hari bulan tak boleh berhenti. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Tu jenis tu email tak boleh berhenti. Jadi orang nama ni amu berhati sampai budak. Dia duduk betah. Dia tengok kiri kanan, dia bangun lari. Kita masih tak erti lagi budak. Rupanya lari ke lam yakuni. Ambo tak berani baca lagi ni kan jadi tu email. Tobat pakai ni tak baca. Sore tak apa lah kalau juga jadi tu email kan. Tak tentu nak tak baca. Silap-silap tak boleh rokok lah jawab dia. Tak boleh rokok jawab dia. Kuliah tu pun orang tak boleh rokok ada tu email. Tak jumpa lakon di dukung. Ada cerita minta maaf kalau ada. Orang India dia mau masuk Islam. Jadi kebetulan dia ngapal dalam apa ni kuliah ayat biru. Satu kali dia pergi semai Jumaat. Tu email tak tahu hari tu mana marah bini kau gapo. Tak jumpa. Lakum di kudu main la a'budu ma ta'budu wala atau duk main uleh tu lo. Jadi dia duk belakang ni serabut kali dengar. Haji dia tanya. Duk tengah semaya. Haji dia kata, lakum di dukun tak ada mari kau dia. Lah rosak habis. Dah duk main la a'budu ma ta'budu duk main musik tu lo. Serabut juga dia. Kalau kita tobat tak tegur tu, muka rokok dengan begitu dia tegur muka muka orang ajar ke boleh tegur ke tu email ke tidak gitu ke. Mula dia Kelantan berlaku masa UMNO kereta tu dia latih apa ni gapo dia ni mau je main raya kulit ni tok dalal ni jadi mubalik. Jadi dia ni reti juga agama, dia ngajar. Duk ngajar dia malah tepuk mana tepat. Dia berlaku sungguh dia Kelantan. Dia ngajar kuliah Gori. Bak semai Jumaat.
Ngajar dia kata semaya Jumaat ni kita makmum ni kalau tak imam silap kita boleh tegur. Kalau ada gapo-gapo, gak dia tak ada royak panjang, tu bila bel yang masuk Isya. Dia kata kita berhenti setakat ni lah, kita sambung minggu depan. Berhenti ngatuk tergantung. Jadi duk tengah semaya. Zaman dulu kan pakai ni lapu gas selih hok maipung ni. Hok maipung duduk tepi cakur tepi sebelah tu imam nak seseruh ni. Jadi semaya Isya. Duk tengah semaya tu, lapu tu buat nah. Lapu gas selih tu buat nah Lapu gas selih kan dia tekong air gila ni sepok amdung tu dia buat nah. Jadi dia main buh api dia tu main buh kan dia buat nah jagung tu. Jadi makmum ni serabut dah. Tu imam tak cara duk baca. Dia lapu tu imam. Dia teringat tu imam ngajar kan boleh tegur. Jadi dia bisik lapu tu imam. Tu imam tu dia baca lagi. Lapu tu imam. 2-3 kali dia main lapu tu imam. Tu imam naik serabut pala pihak. Jago sumak tu imam kata. Allah punuh habis Jumaat. Parut nisah. Jangan masalah lah siapa jadi tu imam. Rusuk. Dia berlaku di Kelantan ni. Masa-masa Malaysia mengetuk. Tapi tak soyak lah jajah yang mana malu orang dia. Tu imam tu mati dah. Tak ada dalam ni ya. Nak ayat cerita, banyak ayat cerita. Jadi itu antara masalah yang kita hadapi hari ni bila kita lari jauh pada agama. Bila kita lari jauh pada agama ni jadi masalah. Sebab tu hari ni hamba nak tarik perhatian kita semua, kita balik semula. Kita ni termasuklah anak kita, adik-beradik, cucu kita, biar faham molek Islam. Dah duduk atas jalan Quran, jalan sunnah. InsyaAllah kita selamat. Kalau tidak, kita tak tahu 10 tahun lah. Kita ni anak tua, hamba ni belum lebih dah. Anak tua tak tahu bila dah nak mati. Kalau kita tinggal generasi kita dengan tak tahu, dengan tak faham agama, lagu mana nak jadi? Kita hari ni jadi lagu ni, lekat semaya, mari tempat orang ngajar, dengar kuliah agama ni kerana mak ayah kita ajar kita. Kerana mak ayah kita ajar kita lah kita jadi lagu ni. Lekat semaya. Ambo jangan budak kalau ayah tak piak, tak tahu lekat ke dak semaya. Tapi kes kena piak jangan budak. Tak semaya Jumaat kena piak, bukan setakat tak semaya. Tak semaya Jumaat punya piak. Berat tak berat kita. Kadang nak marah ke ayah. Tapi mujur bila kita tua, kerana dia lah kita ingat. Kalau tidak, boleh jadi kita tak tahu lah ke mana mayat bel. Jadi orang dulu ni buat kerja tu. Maka kita lah hari ni memberi kesedaran kepada anak kita, cucu kita, keluarga kita. Keluarga kita supaya semua ni duduk atas jalan agama. Kita tak ada sesok pun, dia boleh bawa diri dia dengan molek, dia kenal agama dan duduk atas jalan yang betul. Supaya selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ini cabaran besar yang kita hadapi pada zaman ni, tak boleh buat seorang. KJL ni boleh royak ya. Pemimpin ni boleh ceramah ya. Tapi nak berjaya benda ni, jadi kenyataan dah jadi kenyataan, kita berlaku ramai-ramai. Kita berlaku. Pemimpin ni boleh royak, boleh ceramah. Keping situ, keping situ. Tapi kalau ayat tak turut, ayat tak pakat, tak jadi kerja kot. Maka sebab tu KJL sendiri ada tugas dia. Kita rakyat pun ada tugas kita masing-masing. Sebab tu dalam Quran sebut ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, lindungilah dirimu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Dia tuju kepada kita semua. Sebab kita ada bini, kita ada anak, kita ada adik-beradik, kita ada cucu, kita ada natu. Jadi kita pakat sekadar yang kita boleh, setakat yang kita mampu sama-sama menikahkan kepahaman Islam, mengamalkan agama ni supaya insya-Allah hidup kita selamat, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni pukul 9 dah. Kita berhenti setakat ni dulu sebab amal difahamkan lepas pada ni ada acara lain pula di Dewan tu. Lepas pada ni jadi kita berhenti setakat tu dulu untuk semaya Isya. Lepas kita ambil masa sikit sebelum kita masuk kepada acara seterusnya. Amba ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ridwan kerana sudi memberi peluang dan kesempatan bersama-sama pada malam ini, kepada ibu bapa semua, anak-anak pelajar dan semua yang hadir, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, memberikan taufik dan hidayah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.